soalan. Ya. Contohlah kalau kita buat Q ni dalam JGraphs kan, dalam tu Q kan built in method kan sir. Kenapa kalau saya compile dia ada error dekat Q? Saya Sorry, kena Q, buat awak kata apa Q apa? built in method Okay, kan saya nak sir. tanya, Q you guna linked list ke ataupun you guna array list? Maksudnya Array you, list. Array list. array Ya. list, Awak awak guna Q. So kena dia bagi error kat mana? dekat bahagian nak declare Q tu. Okay, awak import array list, maksudnya you import array list lah. Import ada. java.util.arraylist. Ha. Okay, kemudiannya? Dia kata Q is abstract. Dia sepatutnya tak berlaku benda tu. Mungkin saya kena tengok coding kot. Saya tengok coding mungkin saya nampak kat mana you buat mistake. Bila abstract tu, method abstract. Method abstract tu, dia nak supaya method tu awak jadikan sebagai abstract method. Tu saya tak tahu kenapa dia minta jadikan abstract method. Sepatutnya tak perlulah. Kalau awak boleh share coding, mungkin saya boleh nampak dengan jelas kot. Awak ada tulis something yang tak kena kat situ kot. Tapi saya dah tukar jadikan dia UDT sir. Jadi apa? Jadikan dia yang UDT punya, linked list punya. Maksudnya you buat coding dia lah. Awak nak jawab soalan mana? Kalau soalan pertama tu saya suruh guna linked list bukan kalau awak nak buat soalan assignment, soalan pertama saya dah kata dah UDT tu built-in adalah berjenis linked list, bukan array list betul sir, tapi saya buat lab kelas, lab lecturer saya. Tapi dia tak kata, dia tak bagi tahu pun nak guna array list ataupun linked list. Jadi saya assume guna array list lah kot sebab dia tak payah nak guna UDT kan sir. Dia built-in je tapi dia keluar error pula. So saya try guna linked list punya. Okay, so awak buat util, awak tulis tak array list kat situ? Buat sir, ada. Memang awak tulis Java util dot, bukan asterisk ni, awak tulis array list. Array list. Saya pun lupa sir. Saya check lah sekejap. So kalau awak buat macam tu, saya takut cuma compiler dia pening sama ada tapi sepatutnya dia boleh cari sepatutnya, tapi kod compiler tu lah ada masalah sikit. Kalau ikut logiknya dia boleh cari sepatutnya. Kalau you guna array list, okay tak apa. Tapi kalau guna linked list, Q tu memang you kena buat sendiri ya. Memang kena buat sendiri. Kalau tidak memang dia kata dia tak jumpa. So dengan itu saya cadangkan bila you nak tulis, because dalam util kita ada array list dan juga linked list. So bila kita nak guna array list, saya better you pilih array list. Saya takut nanti dia confuse antara array list dan juga linked list. So dengan itu untuk mengelakkan benda tu, maka you jangan bubuh util.asterisk. So satu util untuk guna scanner, satu util untuk ni. Bermaksud you kena buat util dua kali lah. Satu java.util.arraylist, satu lagi java.util you buat bubuh asterisk. So mungkin dia boleh elakkan kekeliruan tersebut lah. Saya cadangkan you buat macam tu. Kalau tidak nanti dah check saya dia letak yang input java.util.arraylist dengan input java.util.star tu. Lepas tu bila you bubuh Q, dia keluar, awak buat, lepas tu awak buat Q, katakan QW sama dengan new Q. So dia keluar error apa? Dia keluar yang abstract tu, yang Q is abstract, cannot be inserted. Sebab saya dah buat dah, memang saya type coding Q ni, memang saya buat untuk array list. Memang saya ada buat coding menggunakan array list, memang memang sukses. Tu saya pelik, saya perlu tengok coding tersebut lah. Bila saya tengok coding tu mungkin saya boleh nampak somewhere. Dekat mana? Sepatutnya sebab saya dah test dah yang ni.
sepatutnya tak ada ni lah. Kalau awak ni mungkin you boleh share awak punya screen awak punya, saya tengok screen tersebut dan kemudian saya boleh identify. So, saya nak tanya, dia jadi efek ke kalau saya letak file Java saya yang Q ni, Okay. I mean programming app saya ni dengan assignment yang lepas yang assessment 1 tu, sebab lebih kat ada kelas sebab saya takut dia ter-effect apa-apa ke. Sepatutnya tak lah, sepatutnya tak. Tetapi kadang-kadang saya tak boleh, kadang-kadang ianya berlaku keadaan yang tak sepatutnya berlaku. Contohnya kadang-kadang bila you compile dia keluar macam you compile okey, kemudian bila you run tiba-tiba dia keluar macam tulisan dia tulis panjang tapi dia tak keluar output. Tapi dia tulis maksudnya dia adalah X link something dia keluar macam tu. So sebenarnya benda tu bukan error pun. Maksudnya dia peliknya dia tak dapat cari kelas dot class awak. Kan bila kita compile dia run dia akan create lagi satu kelas, dia tak dapat jumpa. Tu dia kena, caranya yang terpaksa buat tu, caranya you kena tutup awak punya JCreator ataupun JGraph awak, tutup, lepas tu you buka balik, lepas tu you open balik file tersebut, then benda tu akan settle lah. Okay, tu saya nak kata, kadang-kadang ni ianya berlaku, tak sepatutnya ianya berlaku betul, tapi ianya berlaku. That's why kita kena try and error lah. Kalau kita merasakan bahawa coding kita buat tu memang confirm dah betul, kita yakin confirm betul, bermaksud kalau berlaku benda-benda, maksud bila you compile tak ada error, tapi dalam kes awak you compile ada error. Itu yang saya pelik. Dan dia kata abstract. Bila dia kata abstract tu, saya agak pelik lah. Tu saya nak tengok coding awak, adakah you tulis situ extend ke apa. Saya kena tengok lah benda tu. Bila saya tengok tu, and then mungkin saya boleh nampak lah kesalahan apa benda yang kita patut betulkan. Okay. So nak tengok ke? So kalau awak nak tunjuk, saya boleh tengok lah coding yang asal. Yang bukan awak buat UDT lah. Jangan buat UDT. Kalau buat UDT memang compile tak ada error lah kan. Saya nak tengok yang ada error. Saya keluarkan file yang UDT tu. And apa nama, sambil-sambil tu lah nak. Kita sambil-sambil tu saya nak ni lah. So untuk lab assignment 4, memanglah grup yang H tu, grup H sepatutnya hantar kat saya lah. Sementara grup yang satu lagi hantar, tak apalah daripada assignment mereka sendiri. So bagi grup H ni, lab 4 ni maksudnya siapa yang belum ada yang belum hantar lab 4 kan? Apa yang belum hantar lab 4? Grup H untuk lab 4. Siapa yang belum hantar? Lab 4, Lab 3 dan juga Lab 2. Lab 1 tu adalah apa nama yang tu saya tak tengok lah. Tapi saya tengok untuk Lab 2, Lab 3 dan juga Lab 4. Memang saya tengok lah. Jangan kata saya tak tengok, saya tengok. Okey, orang yang sama juga tak hantar. Itu yang saya halat ni. Yang pertamanya sini ada tak Muhammad Hafiz? Sini ada Muhammad Hafiz? Mana Muhammad Hafiz kat sini? Ada ke tak ada Muhammad Hafiz? Awak boleh buka lah yang nak ni boleh on sambil saya selit lah. Betul ni. Saya nak cari lah. Saya jenis gitu, very particular orang yang hadir ke kelas ni. Saya jenis gitu. Okay. So yang ni yang awak buat ni,
Oh, patut pun. Kenapa sir? Sana. Sana, okay. Avoid the wicked release. Okay, sana. Okay, sawak saya ni because saya ada baca satu forum. Okay, bila saya baca satu forum, memang ada problem apabila guna release. Tapi saya kena perhalusi forum saya ni. Saya tak tahu sepatutnya boleh release ni kalau ikut saya mengajar lama dah, memang saya pernah buat kot release ni sukses. Tapi ni yang terbaru ni maksudnya daripada problem isunya dia orang pun tak tahu. Dia orang kata
dia orang pun not sure kenapa tak boleh sekarang release. Tapi tak apa, saya akan ni lah, saya akan lihat benda ni. Sepatutnya okey sebab saya pernah buat suatu masa dahulu. Saya mengajar bila saya balik tahun 2014 ataupun 2015, saya tak ingat. 2014 atau 2015 saya tak ingat. So release ni maksudnya boleh guna sepatutnya. Maksudnya release memang dia ada kelas Q, tapi bila saya baca forum yang terbaru ni ada yang isunya ada yang kata kenapa release tak berjalan Q. So dia orang pun tak pasti kenapa. So tapi apa pun bagi saya check, nanti saya akan beritahu lah. Dan hari Rabu ni saya akan beritahu. Rabu ni saya akan beritahu. Patutnya tak ada isu. Pada hari Rabu nanti saya beritahu nanti hari Rabu saya check dahulu. Nanti saya akan beritahu sama ada kelas release ni masih lagi aktif ataupun release ni memang tak aktif dah sekarang. Okey sir. Tetapi kalau kita nak buat final exam, memang dia tak suruh buat pun kan. Maksudnya dia suruh buat main sahaja. Tapi kalau nak buat lab dan dia still menggunakan release, kalau tak boleh benda ni bermaksud kita kena create kelas Q. Macam mana kita create kelas linked list kan. Linked list kan dia tak ada kelas Q tu dah. Bermaksud kita kena create dengan menggunakan built-in method. So bermaksud kalau array list pun tak ada, maksudnya awak kena bertindak seperti itu. You kena create satu kelas Q, di mana kalau kelas Q, kalau kita nak in Q, bermaksud kita kena add dekat belakang. So you kena add dekat belakang lah konsepnya. Maksud kita kena buat sendirilah. Bagi saya check dahulu. Kalau boleh saya akan bagi tahu lah. Kalau tak boleh nanti hari Rabu saya akan confirm. Sorry hari Khamis. Kita ada kelas hari Khamis, saya akan confirm balik benda tu. Kita pun sebab saya baca blog ada isu benda tersebut. Orang tanya kenapa release tak berjalan. Okay, so ada soalan lagi berkenaan dengan ni. Tetapi yang pastinya untuk link list memang tak ada kelas Q tersebut. You kena design kelas Q tersebut lah kalau you nak guna nama InQ and DQ. Memang tak ada. Okay. So untuk lab assignment 5 tu maksudnya memang dia suruh buat built-in tapi suruh guna link list lah. So bila guna link list tu kelas Q tu you kena create lah. Okay, dengan menggunakan metod-metod yang ada di dalam kelas link list. Okay, so metod yang ada dalam kelas link list tu macam biasalah kita boleh guna metod apa yang ada get first, add last and remove first, dan juga kita ada metod apa gitu. Remove first dan kita ada iaitu add last lah. Kita hanya guna add last lah sebab nak tambah kita kena tambah kat belakang je tak. Dan kemudian bila nak remove kita remove daripada depan. So dalam kelas link list memang kita ada method add last dan juga method remove first. Kita ada built-in. So you boleh guna built-in method tersebut lah. Okay, untuk kelas Q tak ada masalah. Untuk kelas link list lah. Q. Sebab kita memang dalam link list memang tak ada kelas namanya Q. So you kena create your own kelas lah. So tak ada masalah. Okay, so yang tu satu selesai dan kemudiannya saya nak tanya sikit lah. Sini yang pertama ni sebab saya baru yang pertamanya adalah ni. Muhammad Hafi ni, Group H. Hafi ni wujud ataupun tak wujud lagi? Group H, tolong jawab Ustaz. Muhammad Hafi ni ada ataupun dia berhenti dah? Dia ada. Dia ada sir. Dia ada. Dia ada tapi tak tahu ada sepatutnya. Tapi tak tahu kenapa diam je. Dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada Muhammad Hafi. Apa ada Hafi Khairuzaki ada? Ada. Dalam ni dia ada sir. Ada. Dia ada tapi dia diam je. Itulah. Kan? Duk tengah tanya pun dia tak mau jawab ni. Salah apa ni? Kelas lain dia okey ke tak okey ni? Kelas yang lain? Pagi tadi baru dia present sir. Dia present okey. Present lah. Present je ada je.
Ni sekarang ni dia ada, ni nama ada dekat sini. Dalam ni ada. Maksudnya dia hadir. Tapi apa masalahnya? Awak Hafiz ni bermaksud satu lab 2 tak hantar, lab 3 tak hantar, lab 4 pun tak hantar. Satu lab pun you tak hantar. Tu Muhammad Hafiz Khairulzaki. Saya take note dengan benda ni, saya memang check, jangan kata saya tak check. Kemudian untuk lab 3, saya nak tanya sikit lah. Okey, Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz ada kat sini tak? Mana Ahmad Hafiz? Ahmad Hafiz ada nak kat sini? Muhammad Hafiz. Awak kenapa tak Hafiz pasal apa tak hantar? Semua pasal tak ada mulut. So nak mengajar online dia macam ni. Buka on video semua. On video semua. Saya nak tengok muka. On video. Tu bila orang suruh mengajar, maksud suruh buka video. Senang kita nak ni. On video saya nak tengok keberadaan awak ada kat sini ataupun tak. So, Ahmad Hafiz you tak boleh on video lah? Salah pelajar-pelajar macam ni. Cakap pun dia tak nak ni ya. Kadang-kadang pelik saya panggil orang. Saya particular benda-benda macam ni. Untuk siapa yang baru first time masuk kelas saya, mungkin ada pengalaman orang-orang dulu pernah masuk kelas saya masa Part 1. Saya pernah mengajar dahulu, some of you. Saya dah mengajar Part 1. So mungkin tahu cara saya bekerja. Saya memang particular macam ni. So jangan saya set you feel. Kalau saya rasa saya nak set you feel, saya akan pastikan pelajar tu feel. Itu saya. Kalau saya kata saya nak feelkan pelajar tersebut, saya akan buat macam mana pun saya akan pastikan pelajar tu feel. Kelas saya nak lulus mudah. Okay? Tapi kalau you buat spoil, saya cakap bila nak masuk kelas saya, you kena bersedia lah. Okay? So saya tengok benda ni semua. Sebab Muhammad Hafiz, lab 3, lab 4 memang tak hantar. Ni saya bagi lab seterusnya, lab yang kelima Q ni, wallahualam lagi lah. Kemudian Muhammad Akil lab 3 tak hantar. Muhammad Akil pasal apa pula tak hantar? Lab 3 mana Muhammad Akil? Muhammad Akil ada main sini tak? Semua dah tak ada mulut dah. Letih yang mengajar macam ni. Muhammad Hafiz dan lagi seorang Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz ada kat sini? Dia tak ada ke? Muhammad Hafiz tak ada? Tak ada. Muhammad Hafiz pun tak hantar juga. Lab 3 dengan lab 4. So awak tak mahu cakap guna ni tak apa, tapi saya minta you contact saya personally. Kalau tidak, saya akan guna cloud. You akan fail. Saya akan pastikan you fail. So kalau you tak nak you fail, so for those siapa yang tak hantar ni, Muhammad Hafiz yang saya sebutkan nama-nama ni, kalau you tak nak fail, you make sure bahawa you contact saya personally. Kalau you tak mau contact dalam semua orang yang ada kat sini, disebabkan you malu atau whatever, but you have to do something, maksudnya you contact saya. Kalau tidak, nama-nama ni saya akan pastikan pelajar ni fail. Saya cakap direct kepada pelajar tersebut. Ni bukan satu ugutan, tetapi maksudnya saya nak kalau you nak jadi my student,
maka you kena jadi seorang pelajar. Kalau tidak, you kena pilih pensyarah lain yang boleh accept awak. Okay, tu cara saya bekerja lah. That's why saya kata kalau nak masuk kelas saya, so you kena ikut cara saya lah. Kan? So kalau you nak jadi student dan you nak buat ikut kepala awak sendiri, tu silap banyak lah masuk kelas saya. Okay? So kalau awak tak boleh buat, tu yang saya nak bantu. Okay? You kena bagi tahu saya dekat mana you tak boleh buat. That's why dalam lab, dalam apa, saya kata kalau tak tahu, tanya supaya saya boleh bantu. Kalau tak ni, tunjuk coding supaya saya boleh bantu. Coding awak. Saya nak bantu awak nak siapkan assignment. Tetapi saya memerlukan respon daripada awak lah. Kalau awak duk berdiam diri, dia problem lah. Macam mana saya nak bantu? So awak jangan kata awak tak tahu. Kalau tak tahu, awak kenalah buat sesuatu supaya awak tahu. So saya nak bantulah. So sampai bila you nak buat macam ni kan? So bila nak masuk kelas, kita buat ada peraturan kita. Ni saya cakap pun you tak mau cakap. So masalah lah. Susah lah saya nak cakap. Kan? Jangan ikut kepala awak je. Okay? Awak belentar pergi kepala saya. Saya kalau nak angin, memang problem lah. Okay? Pelajar tersebut. That's why saya very particular benda-benda macam ni. Jangan kata saya tak check. Saya akan check. Okay? So kalau awak tak boleh buat. Okay? Kalau awak tak boleh buat, maka menjadi tanggungjawab awak. Kena bagi tahu saya. Awak nak tangguh ke penghantaran ke apa. Bukan saya tak boleh terima. Saya boleh accept. Tetapi maksudnya you kena maklumkan kat saya. Kalau due date saya bagi, you tak boleh nak submit pada tarikh ni, maka you kena inform saya. Bukan saya tak boleh bincang lah. Saya boleh bincang. Kan? Dan lab 4 ada kat sini MUAS. MUAS pun tak hantar lab 4. Betul ke? Ini nak confirm je. Betul tu sir. Pasal apa tak hantar? Tak boleh buat? MUAS tak boleh buat Saya sebenarnya saya tu memang tak boleh betul sekat, dan satu lagi saya semalam memang tak dekat rumah panjang hari. Jadi saya tak ada komputer tu nak buat pun. So maksudnya awak tak siap lah soalan tu? Ya. Tak siap lah? Ya, sir. Tak siap tu sebab awak tak boleh buat ke ataupun awak tak tahu buat lah? Ya, saya tak tahu buat dengan untuk nak cuba buat pun tak boleh. Tak jadi juga kan? Ha. Walaupun saya dah tunjuk dalam kelas pun, MUAS group H lah ni. Okay. Dalam kelas saya tunjuk pun you tak boleh ni. Saya rasa coding tu saya discuss habis semua kan. Saya rasa lah for those pelajar-pelajar yang ni mungkin dia because mungkin you boleh snap because saya cerita detail. Saya tunjuk coding dan kemudiannya saya ceritakan. Mungkin waktu saya tunjuk coding tu ada orang yang snap picture, kemudian dia cuba ni kan. So MUAS tak boleh buat juga macam tu pun. Memang tak dapat untuk coding saya discuss tu. Sebenarnya semalam pada tu lab semalam saya tak sempat masuk pun video call tu sebabkan internet tu slow, sebabkan dalam kereta masa tu. Jadi saya MUAS memang duduk kat mana ni? Awak duduk mana? Sekarang ni saya dekat Selangor. Tapi yang semalam tu sebabkan untuk balik kampung sekejap. Untuk ada tu atuk masuk ICU sekejap. Biasa awak ramai Selangor. Di sini ramai Selangor, majoriti orang Selangor. So tapi kalau tak boleh hantar, kenapa MUAS tak bagi tahu saya? Saya tak tahu sebenarnya ada tu kan, deadline-nya hari semalam juga. Jadi untuk dapat tahu pun sebabkan kawan ada bagi tahu untuk pada round pukul 12 macam tu. Dan masa tu saya tak boleh buat pun. Dan saya fikir nak tanya, nak bagi tahu sir. Kemudian Luqman pun sama lah. Luqman Nur Hakim. Awak pun sama lebih kurang macam MUAS jugalah no? Mana Luqman dah sini tak? Saya sir. Awak pun tak hantar kan lab 4? Saya hantar sir semalam. Hantar?
Ya, saya hantar. Tak ada Lukman. Oh, Lukman ya. Rafi'i. Betul kan? Ya saya. Memang tak ada. Dalam sistem tak hantar. Ya. Cuba check. Tapi sebab saya dah hantar saya semalam. Cuba check dalam sistem awak masuk U-Feature. Tengok. Ada ke tak ada awak hantar? Awak memang tak Ya, dibantu tak lah. Lukman not. So platform. Awak hantar dekat mana ni? Takut dia hantar dekat lain lah. Sir, Ya. semalam saya sebenarnya dah hantar dah, tapi saya tak sure lah kalau dia tak save ke apa kan, sebab semalam waktu saya check kan, saya dah memang hantar dah, cumanya dia tak record. Bila saya check balik dia kosong. Memang pun ni awak tengok kat sistem dia dapat ni memang tak ada. Saya send kat situ. Proof kalau tak percaya. Lukman Ya. not attempt maksudnya tak hantar lah tu. Macam mana sir? Kalau nak saya hantar sekarang boleh tak? Saya kena reopen balik. Okay. Muaz, awak boleh hantar bila Muaz? Saya boleh cuba dan siapkan malam ni kot. Rasa-rasa bila boleh hantar? Sebab saya nak reopen. Saya tak mau buat banyak kali. Saya nak reopen sekali ni. So ada peluang kedua untuk submit. Sebab saya tak mau terima secara susah sebab dia tak direkod. Sebab saya nak melalui feature sebab recordnya akan diorganize. Nanti bila saya print nak isi markah awak dalam markah final exam nanti, dalam final exam ni lah nak campur semua tu nanti ianya mudah sebab saya guna sistem. Tu saya tak mau you submit saya guna WhatsApp atau whatever sebab nanti data tak ada dalam U-Future. So bila saya nak transfer markah ke dalam sistem untuk key in markah awak nanti, dia akan ada banyak kerja lah saya nak buat. That's why maksudnya saya nak minta you submit menggunakan online. Kena submit itu. Tu saya tanya ni. Bila boleh hantar? Sebab saya tak mau reopen 2-3 kali. Saya nak open sekali dan saya akan setkan masa baru balik. So Muaz boleh hantar nak malam ni boleh siap ke? Yang lain Muhammad Hafiz dia tak mau berkomunikasi dengan saya. So saya nak bantu pun saya tak tahu macam mana. Okay? So saya nak tanya macam mana sebab dia tak mau dibantu. Okay? So orang yang nak bantu bermaksud saya akan bantu. So sebab kes Muaz maksudnya ni first time Muaz nak hantar. Jalin okey. Sama juga Lukman. Lukman pun assignment lain okey. Kecuali yang ni tak hantar. So Lukman kata dia boleh hantar bila-bila masa. Muaz kata malam ni. Maksudnya malam ni lah. Muaz boleh hantar malam ni ataupun masa perlu lagi. Muaz? Saya akan cuba siapkan malam ni. Bukan kira cuba. Saya kata you kena nak hantar waktu bila. Sama ada you boleh siap malam ni. Kalau tak yakin, you kata esok. Cik, sampai esok. Saya rasa esok saya confident saya boleh hantar. Ataupun nak kata, cik tak boleh lagi. Saya nak lagi 2-3 hari. Bagi tahu tarikh tu. Saya sebab bincang saya suka macam tu. Saya tak mau drag kata so kita kena ada masa yang spesifik. Esok kot kalau macam tu. Besok? Esok rasanya. Jangan merasa sebab nanti kalau saya dah setkan dalam sistem, kalau awak tak hantar, takkan saya nak reopen lagi. Tu saya kata, awak kena confident. Awak rasa kalau awak nak esok, saya akan bagi tarikh sampai esok. Macam itulah.
Saya tak mau open 2-3 kali. Dan saya nak tanya Hafiz, nak tanya yang lain-lain lah yang tak hantar ni. Siapa lagi Hafiz kan. So mana tak hantar ni sebab mereka tak mau cakap. So mereka tak mau cakap, saya tak consider dia orang lah. Tetapi saya open bermaksud dia orang pun ada peluang untuk submit kalau mereka nak submit lah. Kalau mereka tak mau submit, saya assume bahawa dia tak berminat lah. Dan kalau dia orang rasa dia orang minat, so dia orang contact saya lah. Kan? Tentu je yang lain-lain. So yang Muaz ni sebab kita boleh communicate tu saya tanya awak personal. So kalau awak kata sampai esok you boleh hantar, so saya akan set dari esok lah. Saya akan reopen balik. Bermula daripada sekarang saya akan open. Saya akan reopen. So saya dah reopen pun. Sekarang ni maksud saya reopen, awak boleh submit untuk siapa yang nak submit. Okay. Dan saya akan tutup pada besok. Bila saya reopen bermaksud dia tak ada masa dah. Selagi saya tak tutup. Okay. So sebab awak kata besok awak boleh hantar. So insyaAllah besok saya akan tutup lah screen tersebut. So sekarang for those siapa yang nak hantar, sekarang you boleh resubmit lah. You boleh submit for those siapa yang tak ni. Sir, saya dah hantar. Cuba saya check. Dapat tak? Okey, dah. Saya dah Mama Akil saya dah Muhammad Muaz kan? Tak. Silah. Lukman. Apa Lukman. Okey, Lukman saya dah terima. Dah submit. Okey, dah terima. So yang lain-lain pun maksudnya kalau nak hantar boleh lah. Tumpang daripada orang. That's why saya boleh discuss. Bukan tak boleh discuss pun. Saya bukannya rigid sangat lah. Maksud saya nak tolong. Tapi maksudnya kalau student tak mau tolong, dia sombong sangat tak mau ditolong. Nak kata apa tu tak? You belajar pun you nak sombong kan? Benda kita boleh discuss, kita discuss lah. Nak merayu macam mana lagi? Nak minta saya rayu macam mana lagi kat awak? Pada-pada lah. Kan? Saya pun tak tahu kadang-kadang student ni aku pening kepala dengan perangai. Awak yang nak belajar. Saya tak? Awak yang nak belajar. Saya adalah pemuda syara je. Saya nak bagi ilmu. Kalau orang tak mau bagi ilmu, dia sombong lah. Maksudnya dia tak mau ilmu. Saya nak bagi, dia tak mau. Tak hegeh-hegeh saya nak bagi. Siapa saya tak hegeh nak bagi kan? Tak boleh lah macam tu kan. Saya orang nak bagi ilmu. Kalau orang tu tak mau, saya tak boleh kata apa lah. Saya taklah muka hemoy nak bagi. Kan tak? Saya jenis betul. So tak apalah benda tu. Saya anggap sebagai settle lah benda tu. Cuma nak take note supaya orang lain pun boleh ni. Jangan kata saya tak particular lah. Jangan kata aku tak hantar yang dulu. So yang kedua pun aku tak hantar. So there is no action yang diambil. Jangan. Saya remark awak. Maksud saya take note benda tersebut. Saya check. Dan juga dalam sistem juga for assessment ni. Kan. Untuk assessment. So, test kan, ada seorang yang tak hantar itu, dia hantar menggunakan ni ke? Assessment one test kan? Nurdina Aliyah ni awak tak hantar kat saya ke? Ada tak Nurdina sini? Saya sir. Awak hantar menggunakan WhatsApp ha? Ya sir, sebab time tu dia punya laptop jadi hang sir. So tak sempat lah. Susah lah kalau hantar guna WhatsApp. Saya payah. Because saya tak boleh untuk masukkan ke dalam sistem. Maksudnya on behalf awak hantar file awak tu saya nak attach masukkan situ tak boleh. Awak sendiri kena masukkan. Itu isunya. Sebab nanti bila jadi macam ni nak key in markah awak pun saya tak boleh key in dalam sistem. So saya kena buat secara manually ya. Tapi saya take note lah. Saya rasa ada seorang student dulu yang hantar kat saya WhatsApp. Saya pun tak tahu lah sebab saya tak save file tu. Jenuh nak cari balik nama awak ni. Nama telefon ni saya pun tak tahu duduk kat mana lah WhatsApp.
Kalau nak hantar sekarang sekejap pun takut tak boleh lah, isu lah sebab ni test. Saya pun tak tahu answer skim saya dah bagi ke tak bagi, discuss kan, tak boleh lah dia terbocong, lagi takut awak salin soalan lain. Kan? It's not fair. Tapi saya akan cari nama apa tu, nombor telefon, mampus nak cari nombor telefon awak. Tak apa, tapi sekejap ni awak ni saya WhatsApp saya sekali, sekejap nama awak naik muncul dekat skrin saya kat atas, dekat situ mungkin ada. Awak WhatsApp saya sekali lagi sekejap saya nak cari sebab saya nak save, saya ada bubuh kat lain. So saya Baik, kena sir. manually jawab. Kan, nama phone saya tak save. So dia ada lah dekat sini. Awak WhatsApp saya, dia mesti duduk dekat pertama. So mudah kerja saya tadi. Sekejap saya nak save. Tumpang saya go through. Sebab ni saya pun ni saya rajin malam semalam tu sambil-sambil tu duduk go through tengok kan. Student punya. Saya bila ada masa saya ni lah, kalau tak ada masa saya tak ni. Okay, so tak apa, settle lah untuk bahagian tu, ada apa-apa benda. Okay, sekarang kita fokus pula untuk test awak ni. Test 1 awak ni merangkumi soalan lebih kurang macam soalan final exam. Lebih kurang macam tu, tapi tahap kesukarannya rendahlah sikit daripada final exam. Okay, so dia keluar daripada chapter ni sampai chapter Q lah, tu yang kita nak discuss. Okay, so kita discuss soalan, kalau tak ada nak tanya, kita pergi terus discussion kepada soalan, kita tengok soalan Q lah. So kalau awak tengok soalan Disember 2019 tu, soalan Q, kan? Saya dah bagi tu, boleh buka soalan, tengok soalan tu. So kita discuss satu soalan Q. Tak share screen lagi, no? Saya share. Asal ada lagi ni, ada 15 minit lagi. Kita tengok soalan Disember 2019, saya dah bagi dah kat awak tu, boleh share. Boleh tengok dalam WhatsApp tu. Ambil soalan tu. So kita akan discuss. Tak keluar pula. Tu dia, lambat sikit tu. Okay, kita tengok question number 4, soalan Q dulu. Okay, besok hari Rabu kita discuss soalan lain lagi. Bentuk soalan lah, sebab final awak punya assessment bentuk soalan lebih kurang macam ni lah saya tengok. Lebih kurang macam ni. Okay, tapi yang ni lebih susah sikit lah, Disember 2019, tetapi bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okay, soalan awak punya assessment saya nampak lebih mudah lah. Saya buat answer scheme dalam masa setengah jam boleh siap lah. Okay, awak punya. Okay, untuk final assessment awak, memang dia ada, final assessment pula. Awak punya assessment 3 ni, okay, dia ada dua part lah, part A dengan part E. Dia sama macam soalan final exam. Dia ada part A dengan part B. Part A tu soalan objektif. So memang kita ada soalan objektif 10 soalan. Okay, soalan objektif awak 10 soalan dan kemudian diikuti dengan soalan subjektif awak lah. Ni soalan yang saya bagi kat awak ni. Okay. So dalam awak tengok soalan final exam pun memang kita ada part A dengan part B ya. Ni part A dan juga kita ada part B. So untuk awak punya assessment awak pun memang ada part A dengan ada part B. Part A 10 soalan. Part B kita ada 3 soalan. Okay, program segmen tu. So untuk part A ni, awak dikehendaki menjawab soalan part A sebab ni soalan objektif. Awak dikehendaki menjawab secara online. Okay, secara online. Nanti saya akan open lah. So awak jawab kat situ, nanti dia akan marking secara automatik. Saya malas nak marking soalan objektif. So nanti dia akan marking secara automatik. So that's why saya minta awak jawab secara online. Soalan memang tak ada kat atas soalan, tapi saya tulis kat atas soalan tu nanti, iaitu kena jawab menggunakan YouFuture. Okay, nanti awak kena jawab kat situlah online. Dan kemudian part B, awak kena jawab dalam kertas soalan yang saya bagi kat awak tu. Nanti saya akan bagi kertas soalan dan awak download daripada YouFuture dan kemudian you jawab dekat situ juga. Kemudian you nak hantar kat saya, you boleh hantar dalam Word ataupun you boleh hantar kat saya dengan menggunakan PDF file. Hantar kepada dengan menggunakan YouFuture jugalah. Macam awak dah hantar lab assignment semua macam tu lah. Saya akan create folder dan you submit kat situ. Soalan objektif tak perlu submit tak perlu tulis dah sebab soalan objektif dah jawab. Soalan objektif tu saya akan buka 3 jam jugalah. Okay, sama juga sebenarnya ni. Maksudnya soalan objektif tu you boleh jawab. You boleh jawab selagi tak cukup tak cukup 3 jam, you boleh resubmit. Dia bukan sekali submit je. Faham tak? So kadang-kadang kita buat syarabat, dia kata you boleh hantar sekali, tapi saya dah set dah kat sistem tersebut, maksudnya you boleh resubmit. Bermaksud kalau you jawab pasal-pasal nak ubah lah, dan kemudian you boleh resubmit balik semula. Okay? Dalam masa 3 jam. Okay? So untuk soalan objektif lah. Okay? So sementara soalan subjektif kena tulis tulis je.
So lebih kurang macam tu lah nanti. So bila awak tengok soalan final exam, lebih kurang macam ni lah soalan final exam awak nanti. Dalam awak punya soalan untuk assessment 3 nanti, soalannya lebih kurang macam ni lah. Tapi saya tak mahu discuss lagi, esok kita discuss 2 soalan ni. Iaitu soalan ni soalan linked list. Dan ini adalah soalan yang melibatkan linked list jugalah, tapi dia suka draw. Memang betul lah awak punya assessment 3 nanti akan yang you have to draw and something like this. Lalu dia suka draw, saya dah lama dah tinggal. Dulu kita tak ada soalan draw macam ni. Okay, tak suka, saya kurang gemar soalan draw macam ni. Okay, tapi lah ni ada soalan draw. Yang ni nampak ni soalan jenis UDT lah, tapi boleh buat lah ini, simple kan. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, kalau you baca soalan ni, dia kata a queue data structure collection or item which only earliest added item may be accessed. Assume the following program has syntax. Okay, dia kata has no syntax and can be executed until the end of the program execution. So dia bagi macam ni lah, satu kelas queue dan kemudian satu kelas main program lah, application program. So kita ada 3 queue, Q1, Q2, Q3. Dan kemudian kita cuba jawab soalan ni. Okay, line AA, kemudian kita ada line BB, dia kata add put statement here. Okay, dia kata draw a diagram, dia suruh draw. Draw a diagram Q1, Q2 to represent the content in this data structure at line AA. Maksudnya selepas you buat benda Allah ni, semua ni, maksudnya you kena draw apa diagram, apa yang terhasil di dalam memori. Tetapi you kena visualizekan dia dengan melukis diagram. So kita cubalah jawab soalan ni. Agak-agak boleh buat tak? Awak dah buat dah? Dah cuba buat tak? Okay, so kita cuba jawab soalan ni. So dia suruh draw. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, so kita jawab lah. Kita ada queue ni, bila kita buat maka kita akan create satu queue senarai kosong lah. Iaitu kita ada Q1, kemudian kita ada, saya sajalah tulis macam ni, Q1, kemudian kita ada Q2 dan juga seterusnya kita ada Q3 lah. Tapi data tak wujud lagi lah bila you buat this one. Okay, itu yang berlaku lah kan. Sekarang kita cuba lihat. Okay, so kita ada 3 Q yang empty. Maksudnya bila you create Q, bila you create this statement, bermaksud kita akan create an empty queue list. Okay, so sekarang kita buat n equal to 0. Saya nak bagi nampak ni, kita buat n equal to 0 lah. Okay, bila dia equal to 0, 0 kurang daripada 10, true. Bila true dia akan buat macam ni. 0 modulus dengan 2 dapat berapa? Modulus tahu tak apa dia? Modulus maksudnya reminder, right? Reminder tu maksudnya apa? Baki. Kosong dimoduluskan dengan 2, bakinya berapa? Berapa bakinya? 2. Hai. Kosong. Kosong. You ada kosong. You dimoduluskan dengan 2, kosong lah. Pasal apa pula 2? Kosong saya. Kosong. So dia akan buat mana? True dah ini akan jadi false kan? So false dia akan pergi else ke tak? Bila else bermaksud dia akan pergi kepada Q2. Maksudnya awak punya list untuk Q2. Simpan in Q maksudnya simpan lah. You supposed to nilainya adalah n campur dengan 3, iaitu 0 campur 3 jadi berapa? 3. So Q2 akan pegang nilai 3. Right? Kat mana? Okay, 3. So seterusnya n akan jadi 1 kan? So bila jadi 1 masih lagi betul. So 1 dimoduluskan dengan 2, jawapannya berapa? 1 modulus dengan 2 baki berapa? 1. Pandai, 1. So 1 sama dengan 1 true kan? So bila true dia pergi kepada Q1. Bermaksud dia masuk dekat Q1. Q1 ni dia akan simpan nilai 1. Betul tak? Okay, seterusnya dia akan jadi 2. Right? Bila 2 masih lagi betul. 2 modulus dengan 2 dapat berapa? Kosong tu tak? Ya. Kan? So bila dapat kosong dia akan pergi kepada else. Else dia akan pergi kepada Q2. Bermaksud kita fahamlah konsep Q ni kena remain. Q dia kata first in first out. So caranya Q
Kalau nak insert, maksudnya kalau nak letakkan dalam queue, kita kena letak dekat bahagian belakang senarai. So kita kena draw, dia kena ada di belakang senarai ya. So kita buat macam ni. So dia akan buat di sini iaitu 2 campur dengan 3 jadi 5. Right? Kemudian sini akan jadi 3. Betul tak? So bila jadi 3, dia akan kembali semula kepada 4. 3 masih lagi true. So 3 modulus dengan 2 jawapannya adalah berapa? 1, betul tak? Betul tak? 3 modulus 2 bagi 1 kan? Kalau tak tahu bagi tahu. Modulus ni maksudnya reminder. Prosesnya adalah proses bahagi secara adil dan tak sama. 3 biji, ada 3 biji coklat, ada 2 orang adik. Untuk berlaku adil, maksudnya seorang adik akan dapat seorang sebiji, ada balance 1. Balance tu yang kita nak tahu. Jawapannya adalah balance yang kat tangan kita. Pembahagian secara adil dan sama. Itu adalah konsep reminder. So bermaksud 3 modulus dengan 2, maksudnya kita ada 3 biji coklat, ada 2 orang adik. So seorang adik dapat seorang 1. So balance ada lagi 1. So jawapannya 1 lah. 1 equal to 1 maksudnya true. Sekarang dia akan simpan dalam Q1. So kita akan simpan dalam Q1. Ini akan berlaku lah. Iaitu nilainya adalah 3. So dekat sini akan pegang 3 lah. Okey, seterusnya dia akan jadi 4. Okey, jadi 4, dia kembali semula sini 4. 4 masih lagi betul. 4 modulus dengan 2, jawapannya reminder berapa? Kosong kan? Ada 4 biji coklat, ada 2 orang adik. To be fair, bagi seorang biji 2. So dekat tangan kita ada berapa? Tak ada. Jawapannya kosong, dia buat else. So dekat sini, dia akan buat di sini, dia akan tambah di hujung senarai. Okey, so ini yang berlaku, iaitu dia akan buat di situ 4 campur 3 jadi 7. Kan? Seterusnya dia akan jadi 5. So bila 5 modulus dengan 2, bakinya 1, right? So 1 dia akan tambah di hujung senarai Q1. So kita tambah. So nilainya adalah 5. Sebenarnya saya dah nampak dah pattern ni. Tapi awak kalau nak tulis go through macam tu juga. Tapi sebenarnya pattern dah ada dah. Okay, kita dah nampak tak? 3, 5, 7. 1, 3, 5. Dan dia akan buat sebanyak 10 value lah sebab dia bermula pada kosong. So dengan itu, you trace macam saya ajar tadi tu, maka you akan dapatlah dekat sini ada 5 data, dekat atas pun ada 5 data. Kalau tak tahu, tak bagi tahu nah. Hopefully awak tahu lah nah macam mana saya dapat ni. So terusnya sini agak-agak dapat nilai berapa? Apa ni kat sini? Pattern dah ada ni. 9. Ya, pandai. 9 sini. 11. 11. Okey, dekat sini pula apa dia? Sebab dia 10 data kan, dua-dua. 7. Yang ni 7. Lepas ni yang ni 9. pandai. So dekat sini dia null lah. Ni draw ni yang kita nak ni. So bila dapat benda macam ni, dapatlah markah sebanyak 4 markah. Okey. Selesai. Seterusnya dia kata write a missing code statement line BB. Okay. So the code must retrieve and add the value from Q1 and Q2 accordingly. Maksudnya faham tak soalan ni suruh buat apa? Kemudian then store the answer in Q3. Simpan jawapan dekat Q3. Soalan ni faham tak dia suruh buat apa ni? Faham tak? Dia suruh buat apa Q1 dan Q2? Tak faham. Tak faham. Soalan Q bermaksud dia suruh ambil konten dekat Q1 campur dengan konten dekat Q2 dapat jawapan. Contoh macam ni, 1 campurkan dengan 3 jawapannya 5. 5 ni kena store dekat Q3. Kemudian yang ni pula 3 campur dengan 5 jadi apa? 8. 8 simpan dekat Q3. Ni maksudnya accordingly. Bila dia kata add accordingly maksudnya dia suruh campur antara Q1 dengan Q2. So 5 campurkan dengan 7. So dapat jawapan dia. Berapa belah ni? 7, 10, 11. 12 kan? So yang ni campur 9. 7 campur 9, 9, 10 jadi 16. 9 campur 11 jadi 20 itu value. So nilai ni yang kita akan simpan dalam Q3. Maksudnya nanti kita akan dapat yang ni adalah 5. Yang ni adalah 8. Yang ni seterusnya ini adalah 12. Seterusnya yang ni adalah 16 dan seterusnya ini adalah 20. Ini yang kita nak dia suruh buat. Soalan ni suruh buat. So macam mana kita nak buat coding dia? Macam mana? Agak-agak susah ke senang coding dia? Simple ke kan?
Pertama, kita kena keluarkan data daripada, aku kat mana pula? Iaitu kita kena keluar. Dan soalan ni dia tak suruh remain pun dalam queue asal kan. Dengan itu kita guna DQ sebab ni method yang diberi. So dalam exam, hanya method yang diberi ni saja boleh guna. You tak boleh guna method yang tak diberi. So dia bagi in queue dan juga dia bagi DQ. So yang ni ya yang boleh guna dan juga method is empty. So kita kena guna apa yang ada dekat situ. So jangan pandai-pandai nak tambah. Okay, so macam mana kita nak buat? So bermaksud kita kena remove, maksudnya kita kena keluarkan data daripada Q1 dan juga Q2. So macam mana kita nak keluarkan data? Maka kita akan guna while lah. Betul tak? While. Kan? Iaitu kita akan keluarkan selagi ianya tak empty, right? So selagi ianya Q1 dot apa dia? Is empty, right? Okey, selagi Q1 tak empty dan juga apa dia? Q2 kan? So kita boleh guna or ataupun guna and, boleh je dua-dua. Dan juga tak Q2 dot is empty. Maksudnya selagi kedua-duanya tak empty. Okey? Faham tak ni? Sebab apa saya tulis ni, faham tak ni? Bila saya buat talk. Kalau tak faham bagi tahu. Faham. Faham kan? Bermaksud selagi dia ada note, dia akan pergi baca, dia akan keluarkan. Okay? So seterusnya, okay. So apa yang kita perlu buat? Apa perlu kita buat? So kita kena keluarkan, nak keluar kena guna apa? DQ. So bila keluar DQ, data type-nya jenis objek, betul tak? Sekarang you nak perform hasil tambah, betul tak? So apa yang perlu kita lakukan? Parse. Kita kena guna parse. So dengan itu kita nak value lah kan. So value-nya adalah integer. Katakan kita ada Q1 value. Saya buat macam ni lah. So kita buat di sini integer dot parse in. Kemudian kita keluarkan iaitu Q1 dot DQ. Okay, kita buat DQ ni. Kan dia keluarkan, tetapi bila dia keluar dia berjenis objek, betul tak? So kita kena convertkan dia kepada string, betul tak? Betul tak? Faham ke tak faham ni? Bila kita buat Q1.dq, nampak tak DQ ni? Kan? Dia keluar data type berjenis objek, betul tak? So bila kita nak guna integer pass in, data di dalam ni dia wajib apa? Berjenis string, betul tak? So bermaksud kita kena convert lah objek tu kepada string dengan menggunakan method toString. So sekarang kita convert data tersebut. Okay. Dan samalah juga untuk integer Q2 value. So benda yang sama you buat lah. Okay. Cuma dekat sini nanti kita akan buat Q2.dq lah. dq.toString. Ini adalah untuk convert kepada data type berjenis string ya. So sekarang bila dah ada macam ni, barulah kita boleh kira total. So kita buatlah integer, katakan tot sama dengan Q1 value campurkan dengan Q2 value. Right? Kemudian kita kena store ke dalam mana? Ke dalam Q3. So kita buat Q3 dot in Q. Kan? U and Q U E U E. Okay, and Q dan kemudian data type kat sini dia mestilah berjenis objek, right? So kalau kita simpan tot saja dia berjenis integer. Cara yang paling mudah untuk convert integer iaitu jadikan dia sebagai string ya. Saya suka buat macam ni. Kemudian plus dengan tot. Okay, tot ni campurkan dengan string maka dia akan berubah sifat pada string. String adalah objek lah. Okay, so boleh buat macam ni. Tapi setengah student kata, cik saya tak buat macam ni pun betul, memang betul lah. Tak ada masalah kalau nak tulis. Awak tulis macam ni pun tak ada masalah juga. Betul juga. Q3 dot thank you. Dan awak kata, cik saya tulis total macam ni. Tak ada error. Memang betul tak ada error. Boleh. Boleh juga buat macam ni. Yang ni sebenarnya dia akan convert kepada objek integer. Okay, sebenarnya dia ada new integer. Kemudian dalam ni ada tot. Dia buat untuk awak lah. Kalau awak tak buat, kalau buat macam ni nampak sikit. Sebab ini
string, campur dengan string, objek string. So dia memang kena berjenis objek sebab enqueue awak ni nampak dia berjenis objek. So dia wajib. So data type di dalam untuk data structure dia adalah berjenis objek sahaja. Faham? Bermaksud kalau you nak guna built-in untuk array list dan juga linked list, you kena make sure bahawa datanya wajib berjenis objek. Cuma di dalam ni di dalam Java untuk objek ni dia ada yang berjenis objek primitive data type. Dia mesti ada objek primitive data type ataupun dia berjenis objek data type lah. Ya, objek data type. Ya, objek primitif dan juga objek. Objek primitif ni seperti string, seperti integer ni yang penuh spelling ni. Ni adalah objek data type. So yang tu kena jelas lah. Dia tak terima value. Yang tu you kena faham. Dia tak terima value. So jangan misunderstanding benda tersebut. So nampak? Itulah jawapannya. Okay, kemudian tutup. So markah dia beri kat situ 6 markah. Okay, bukan susah pun. Simple je. Boleh? Nampak ke tak nampak? Ya. Awak simpan dalam array dahulu dah. Awak keluarkan dulu Q1 not is empty, kemudian you simpan dalam array. Untuk draw, okay. You guna array list. Kalau nak guna array list pun kita boleh terima lah. Soalan ni tak mention. So kita boleh assume bahawa ianya linked list boleh. Dia tak mention pun sini. Linked list, okay. Maksudnya awak menggunakan array list lah. Boleh kalau nak guna array list, konsepnya sama lah. Kalau array list tak payah buat macam ni, draw macam ni sama lah kan. Cuma cantum lah benda ni kan. Tak? Kalau you buat for array list, drawnya lebih kurang sama, cuma cantum lah. Betul kan? Katanya sama lah kan. Cantum je ni lah, drawnya. Okay, kedua-duanya accepted lah. Kalau yang ni cantum je lah, jadi panjang. So kalau you nak guna array list. Okay? Boleh? So ada boleh ni soalan ni boleh nak. So awak punya test nanti akan ada satu soalan Q yang melibatkan Q. Lebih kurang macam ni juga lah. Cuma you soalannya adalah dia suruh keluar masuk macam ni lah kan. Keluar daripada Q macam ni kan. Masuk dalam Q1, Q3, lepas tu keluar simpan dalam Q3 macam tu lah. Soalan awak punya test pun lebih kurang macam tu jugalah. Dia suruh create Q ni, kemudian dia suruh keluar daripada Q tu, dia suruh buh dalam store sana. Kadang-kadang soalan dia kata remain the original Q1. So macam mana kita nak remain balik. So konsepnya yang remain tu esok kita discuss. Okay, esok kita discuss macam mana kita nak remain. Macam soalan you buat assignment tu. Bila you buat soalan, tengok soalan assignment kan dia kata nak remain untuk soalan nombor 2 tu. Okay, untuk soalan nombor 2 tu bila dia kata declare a Q name, kemudian bila dia kata di situ dia nak remain the original value. Saya discuss dah yang tu dalam lab. At the end of the process, all houses must remain in the original queue. Contoh macam tu. So soalan tu maksudnya pun ada juga lah dalam awak punya test. Nanti. Okey, dah terlebih soalan ni. So ada soalan nak tanya. Kalau tak ada saya nak stop dekat sini. So besok hari lusa hari Ahad, hari Khamis saya akan discuss untuk soalan ni. Ni soalan kita buat discussion lah minggu ni nah. Ini melibatkan soalan linked list dan saya akan discuss soalan ni lah. Ni pun soalan linked list, dia suruh draw juga ni. Kita tengok lah. Supaya you tak terkejut nanti bila tengok test 1 nanti sekali bila tak buat langsung terkejut lah tengok soalan test kan. Kita get familiar dengan soalan-soalan test. So nanti kita akan nampak lah benda macam tu. So dia akan tanya soalan lebih kurang macam tu lah nanti dalam test 1 awak pada hari Khamis nanti. So kita akan buat serentak lah, semua grup iaitu yang dekat Perlis ni semua grup akan buat serentak lah pada hari Khamis malam tersebut. So there is no backup lah, siapa tak ambil kosong. Okay. Kalau nak backup pastikan ada MC. Itulah yang cerita, MC kita boleh consider. So kalau tak ada apa, saya tamatkan kat sini. Okay, tak ada apa, saya tamatkan kat sini. InsyaAllah kita jumpa hari
Khamis nanti. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, sir. 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 Okey.